اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai ulam, engkau mendakwa bahawa Tuhan itu berkuasa dan para walinya itu berkuasa. Tetapi engkau mahukan aku biarkanmu berlalu tanpa memeriksamu. Aku telah meneropongmu dengan keizinan Tuhan. Aku dapat memintas isi hati kaum munafik dan kaum pendusta dalam semua kata bicara mereka dan gerak laku mereka. Aku sudah diperiksa oleh para guru beberapa kali sehingga aku diluluskan membuat peneropongan kepada yang lain. Wahai penghuni bumi, uli semua amalanmu tanpa garam. Mari kemari ambil ini garamnya. Wahai orang yang membeli garam, maju ke hadapan. Wahai kaum munafik, ulian kamu tanpa ada garam. Makanan sarapan itu mestilah diperam semalaman dengan ilmu dan namanya ikhlas. Wahai munafik, engkau telah diserap dengan sifat nifak dan sedikit masa lagi nifak itu menjadi api. Bersihkan hatimu dari sifat nifak sehingga hati itu menjadi bersih. Jika hati itu sudah tidak ada nifak, ikhlaslah semua panca indera dan menjadi bersih. Ingatlah bahawa hati itu pengembala semua panca indera. Jika hati itu lurus, maka luruslah semua panca indera. Dan apabila lurus hati dan semua panca indera sempurna, dan semua panca indera sempurnalah perkara seorang Muslim itu. Dan kini dia akan menjadi pengembala ke atas keluarganya, jiran tetangganya dan semua ahli negerinya. Akan terangkat halnya sesuai dengan kadar kuat lemah imannya serta dekatnya kepada Tuhannya. Wahai kaum, perbaikilah pergaulanmu dengan Tuhanmu dan awasi dirimu daripadanya serta bekerja di bawah hukumnya. Kerana sesungguhnya Allah telah menyuruhmu bekerja dengan hukumnya. Itu menyibukkan dirimu dengan ilmu yang ada pada dirimu. Bekerjalah dengan hukum itu dan laksanakan haknya. Sebab jika engkau benar membuatnya, maka amalan itu akan membimbingmu lalu memasukkanmu kepada siapa yang engkau buat kerana dia. Nanti engkau akan mendapat ilmu yang baru yang belum engkau ketahui. Yang belum engkau ketahuinya. Dan engkau akan berada dengan dia dengan ilmunya dan makhluknya dengan hukumnya. Bila engkau baru mula mengamalkan ilmu itu, engkau sudah meminta yang lain. Jangan begitu. Tetapi bila tumit-tumitmu telah tetap pada ilmu yang pertama, barulah minta pula ilmu yang baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Syekh Abdul Qadir menyebut dalam pesan dan wasiatnya tentang golongan manusia yang mendakwa Allah Ta'ala berkuasa. Yang Allah Ta'ala yang sempurna zat dan sifatnya. Allah Ta'ala yang mencipta dan menguruskan. Bahawa dia mengetahui tentang semua perkara tersebut. Dan dia juga mengetahui bahawa di kalangan hamba Allah itu ada yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Kemuliaan. Dalam mendidik hati, dalam mendidik diri, dalam membaca gerakan fizikal. Maka golongan yang mendakwa ini masih belum mahu ingin menghentikan sifat munafiknya dalam beragama. Semua orang mendakwa dia beragama. Dan semua orang ingin berkata dia berada pada tempat yang mulia dalam agama. Kerana agama fitrah. Agama itu menandakan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah. Dan juga kedudukannya. Tetapi dalam dakwaan yang banyak. Dalam menyatakan saya beriman, saya orang baik, saya orang ikhlas. Maka kita sebenarnya sedang menyimpan beberapa sifat munafik. Umpamanya bila kita kata Allah berkuasa, tetapi kita lebih takutkan manusia. Dan mengharapkan manusia. Secara praktisnya atau praktikalnya, kita masih mempunyai benih-benih nifak dalam hati kita. Kita takut diancam oleh manusia. Sehingga ramai di kalangan kita menggugurkan hak Allah. Mengenepikan perintah Allah. Dia kerana mereka masih lagi ditawan oleh hawa nafsunya, ditawan oleh manusia, ditawan oleh kecintaan pada dunia, dan ditawan dengan kawan-kawan yang buruk perangainya. Seperti kita tidak konsisten dalam dakwaan kita beragama, dalam dakwaan kita Allah berkuasa. Sama juga, manusia mengetahui bahawa di kalangan hambanya ini ada hamba yang terpilih. Sama ada mereka yang bernama Rasul, mereka yang bernama Nabi, mereka yang bernama wali, awliya, mereka yang bernama ulama, mereka yang bernama orang soleh. Kita tuan-tuan sekalian, bila kita ada masalah, kita jumpa siapa? Kita pasti jumpa orang yang ada keistimewaan berbanding kita. Kalau kita sakit, kita pun nampak jumpa doktor. Tak ada orang bila sakit jumpa mekanik. Dia tahu kepakaran. Kalau kereta kita ada masalah, kita jumpa mekanik. Tak ada pula yang jumpa doktor. Bila kita ada masalah hidup dan juga persoalan hati, emosi, kita mengetahui siapa orang yang tenang. Untuk kita mengetahui resepi, untuk kita mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Tetapi bila kita tahu, kita menjauhi mereka. Seorang yang sakit, dia tahu doktor boleh memulihkannya, tapi dia menjauhi doktor. Bukan dia memusuhi. Apakah kita menyangka dia akan sembuh? Demikian juga kita dalam membina agama, yang kita paling takut ialah virus nifak. Virus nifak ini menghakis agama kita. Menghakis keyakinan kita sedikit demi sedikit. Sehingga mula menghilangkan kepercayaan dan mewariskan keraguan. Lalu akhirnya mereka ini menjadi golongan yang cintakan dunia, cintakan hawa nafsu, cintakan pada kawan-kawan yang tidak boleh bawa mereka ke syurga, dan cintakan dunia yang telah menyaksikan sudah ramai yang diceraikannya dan sudah ramai yang dibinasakannya. Sebagaimana kita cerita tentang apa yang berlaku pada Alat bin Ziyad dalam mimpinya. Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu dakwa dan dakwa itu dakwa ini. Tetapi kamu masih dengan sifat munafik. Apakah kamu menyangka aku akan membiarkan kamu? Kata Syekh Abdul Qadir. Walaupun dia refer kepada murid-muridnya, tetapi ini dimaksudkan semuanya. Jangan ingat kamu mampu melintasi para ulama tanpa mereka mengetahui tentang hal ehwal kamu. Jangan ingat kalau kita pesakit, sekalipun kita tak nak beritahu sakit kita, doktor dah tahu sakit kita. Kita tak nak beritahu ni. Doktor tengok saya tahu dia sakit. Dengan muka pucat, kurang darah, saya tahu dia sakit. Saya tahu dia tak akan bertahan lama.
Saya tahu dia akan begitu, dia akan begini. Baik para dakatir atau doktor-doktor berdasarkan pada pengalaman. Ilmu. Para ulama berdasarkan pada firasat dan ilham. Selain daripada ilmu yang diteras dan tiang. Kerana seorang tidak akan mendapat firasat yang betul, ilham yang betul tanpa ilmu yang peteras ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dan takutlah Allah, yakni dengan menjunjung segala perintah Allah, wa yu'allimukumullah, maka barulah datang ilmu Allah kepada kamu. Kata ulama, seorang yang dia sudah punya asas ilmu, orang ni yang akan dapat ilham Allah yang betul, atau disebut juga sebagai laduni. Kalau dia bukanlah orang yang berlatar belakang ilmu, maka firasatnya tidak boleh dipercayai tepat. Dan ilhamnya juga begitu. Masih perlu ditapis lagi. Tetapi bila para ulama, orang-orang soleh, firasatnya umpama air segar yang boleh diminum tanpa sebarang tapisan. Yang menyegarkan, yang menyihatkan, yang menghidupkan jiwa. Maka kata Syekh Abdul Qadir, apakah kamu menyangka kamu boleh melintasi aku dengan begitu sahaja? Aku dapat memintas isi hati munafik. Baik, bila kita katakan manusia tak ada pun yang tahu apa yang ada dalam hati. Ya, itu kita sepakat. Innallaha alimun bizatis sudur. Yang mengetahui isi hati cuma Allah. Namun, Allah Ta'ala jadikan bagi sebagian hamba-Nya untuk mengetahui tanda-tanda isi hati dengan tepat dan kuat. Sebagaimana ahli kaji cuaca mengetahui tanda-tanda cuaca, berlaku ribut, taufan atau sebagainya. Lagi hebat dia, lagi accurate atau lagi tepat. Lagi dekat dia dengan Allah, firasatnya tepat. Lagi hampir dia dengan Allah, tanda itu ialah ia adalah tanda. Tanda itu ialah tentang dirinya. Bukan lagi sebagaimana orang awam, tanda itu cuma tanda. Bagi orang ahli makrifat, tanda itu adalah ianya ataupun perkara yang sebenar. Seorang bila tunjuk tanda tak suka, seorang mungkin boleh tukar, awak ni macam tak suka. Dan dia boleh menafikannya dengan kata, taklah, mana tak suka. Habis muka macam tu, saja muka saya memang dari lahir macam ni. Maka dengan mudah dia boleh bantah orang yang cuba teka. Saya nampak awak macam sedih, tak sedih. Tapi nampak moyok dia termenung, tak, saya tak sedih. Saya memang muka macam ni. Saya lahir je, mak saya kata memang muka sedih saya. Ya, ada orang, bila seseorang cuba membaca dirinya, dia boleh menafikan. Dia boleh menidakkan. Tapi tidak kepada ahli firasat. Tidak kepada para ulama. Yang saya katakan bila dia makin dekat dengan Allah, semakin Allah membuka rahsia hamba-Nya. Dia makin hampir dengan Allah. Kalau Allah membuka kepadanya rahsia ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, apakah sukar untuk membuka rahsia manusia? Dia kerana dekat dengan Allah, dia mengetahui rahsia setiap ayat-ayat Al-Quran. Dia mengetahui. Dan dia mengetahui setiap rahsia syariat. Hukum hakam. Kenapa disyariatkan begitu dan begini? Yang kita orang awam menamakan hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Mereka telah mendahului kita dalam mengetahui hikmah, dalam mengetahui rahsia. Si ayat yang mereka baca dari ayat-ayat Allah, mereka boleh menafsirkannya dengan begitu tepat. Kalau ayat-ayat Al-Quran yang mukjizat itu boleh dihuraikan oleh mereka, apakah suka untuk membaca tentang manusia? Yang manusia itu bukanlah mukjizat. Yang mukjizat itu Quran. Kita, tuan-tuan, bukan mukjizat. Kita hamba Allah. Al-Quran mukjizat. Kalau di kalangan hamba Allah yang boleh membaca mukjizat, menghuraikan mukjizat, memahaminya, apakah suka baginya untuk memahami manusia? Karakter manusia. Kalau kita boleh percaya dan kita meyakini seorang yang pakar dalam bidang haiwan, yang tidak bercakap bahasa haiwan, dia kata binatang ni lapar. Kita percaya tak? Kita akan percaya kalau memang dia pakar. Yang dia kata binatang ni, dia sedih sebab isteri dia baru meninggal. Sebab kita tengok muka binatang sama. Sebab kita bukan pakar. Yang pakar melihat, dia memang tengah murung kerana pasangannya meninggal. Atau dia sedang melalui zaman mengawan pada usia macam ni.
Kita mungkin tak faham. Dia duduk dengan haiwan 20 tahun. Duduk dengan seorang hamba Allah, duduk dengan gorila hampir 40 tahun. Duduk gorila, dia cuba dia walau dia tak cakap bahasa gorila. Dia duduk di Afrika, di Rwanda, menemani gorila daripada kecil sampai besar. Dia dari muda sampai tua. Sehingga dia memahami setiap gerak-gerik gorila. Marah, benci, suka, bergaduh. Dia punya kabilah-kabilah bergaduh. Apakah tuan-tuan mengingkari ilmu ini? Tak ada orang mengingkari. Betul-betul lah tu Ustaz. Dia memang faham. Dia faham. Orang yang memahami bahasa ikan, dia main dolphin setiap hari. Dia tahu ikan ni, bunyi ni tujuan tanda sakit. Dia bunyi macam ni sebab dia nak bergaduh atau sebagainya. Maka masakan bila kita sebut ulama yang mengetahui tentang manusia kita, mana ada orang tahu dalam hati orang? Mana orang boleh memahami? Saya dah sebut dari usulnya memang tak ada orang tahu apa pun hati kita. Ialah rasa kita dengan Allah. Namun di kalangan hamba Allah, ada orang yang Allah bongkarkan rahsia ini melalui tanda dan alamat yang kuat. Khususnya tentang nifaq. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tentang tanda-tanda nifaq. Tanda-tanda munafik. Maka kata Syekh Abdul Qadir, aku dapat periksa sifat munafik kamu. Tak payah nak dusta. Tak payah nak bohong. Kalau kamu beri alasan, aku dah tahu kamu bohong. Kita kan biasa beri alasan. Kalau mak kita kata, Mek pergi masak, pening kepala lah mak. Mak dah pengalaman, dah tahu ni kelentong ni. Masak je pening kepala. Ajak jalan, terus baik. Kepala okey dah mak. Mak dia dah tahu. Ni budak ni memang malas masak. Contoh. Kita pun sama. Kita kenal manusia dengan pengalaman. Mak kenal sungguh anak-anak. Tapi bila kita sebut, ada orang yang Allah beri dia, bukan pengalaman untuk kenal orang, bukan. Sebab mungkin dia lebih muda pada kita, bagaimana pengalaman dia boleh mengatasi ilmu kita. Tapi kerana ilmu yang Allah beri pada dia, ini disebut oleh Imam Syafi'i, وَصَغِيرَ الْقَوْمِ كَبِيرٌ. Orang yang kecil. Tapi bila dia berilmu, dia lah paling besar. Orang yang muda, kalau dia berilmu, dia lah yang paling tua. Dia lah orang yang patut kita sebut dalam pepatah Melayu yang makan garam dulu. Kita orang tua kata, saya tahulah saya makan garam dulu. Umur saya 80. Umur awak berapa? Oh 40. Saya 80. Saya makan garam dulu. Tapi itu kalau dia berasaskan pada pengalaman, betul. Awak memang makan garam dulu. Tetapi berdasarkan ilmu tak, awak tak pernah pun makan garam. Yang awak makan cuma pasir. Kami sebenar-benar memakan garam. Ilmu ni. Yang ni, dia pergi haji 30 kali. Tapi dia pergi haji dengan pengalaman. Dengan mudah dibetulkan orang yang baru pergi haji sekali. Apa yang buat tu salah. Sebab Rasulullah haji lain pada apa yang buat. Kita lihat bagaimana ilmu lebih mengatasi pengalaman. Sebab itu dalam Islam, ilmu lebih utama dan penting. Kali itu kita belajar untuk tidak memberi alasan untuk ilmu. Sebab benda itulah yang paling penting. Yang membentuk pengalaman kita. Dan pengalaman inilah pengalaman iman. Pengalaman yang dibimbing oleh Tuhan. Bukan pengalaman yang boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini pengalaman yang betul. Kita, tuan-tuan, pengalaman kita boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dan bila kita hidup dengan pengalaman, kadang-kadang kita terpaksa melalui ombak ganas dan sebagainya. Tapi orang ada ilmu, bila dia belayar kat laut, dia dah tahu dah ganas kat sana, buat pergi situ. Dia dah ikut lain. Tapi orang pengalaman tak, dia nak rasa juga pengalaman. Dia lambung ombak, muntah, sakit dan sebagainya. Kita dah sebut bahawa kategori manusia. Ada manusia yang belajar daripada pengalaman orang lain. Ada manusia yang belajar daripada pengalaman sendiri. Ada manusia yang tak pernah belajar dengan pengalaman siapa pun. Diri dia atau orang lain. Ada orang dia belajar dari pengalaman orang lain. Orang paling hebat ialah dia belajar pengalaman daripada orang lain. Dia bukan belajar daripada pengalaman dia sendiri. Dia dah tengok kalau makan tu pedas, buat apa dia nak makan dulu untuk kata, biarlah saya nak rasa pengalaman sendiri pedas. Buat apa? Kalau tengok kawan ni punya pedas berapa kok telinga makan. Ada pertandingan makan nasi goreng paling pedas di Indonesia. Nasi goreng paling pedas. Dia letak cili apa nama, dia ada sukatan kepedasan. Seorang tu makan akhirnya pendengaran ni hilang, pekak.
Bila pedas melampau, pekak. Sebab tu saya tak suka makan pedas. Jadi yang pekak-pekak tu cek lah, takut kok suka makan pedas. Yalah, bila kita kuliah pun tertidur, tak dengar. Mungkin sebab makan pedas tu. Ceritanya tuan-tuan sekalian, bila kita katakan kalau saya sendiri nak makan nasi itu untuk kata pedas, saya bodoh. Baik saya belajar pengalaman. Apakah saya perlu minum arak untuk tahu ia mabuk? Ataupun cukup saya diberitahu ia memabukkan? Saya tahu arak tu mabuk, busuk dan kotor. Ustaz pernah minum? Saya tak pernah. Tapi tak tahu. Saya belajar daripada pengalaman orang. Dan saya belajar daripada ilmu yang lebih tinggi daripada pengalaman. Daripada apa yang Allah sebut dalam Quran. Jadi tuan-tuan pilih nak jadi orang macam mana? Orang yang tak pernah belajar daripada pengalaman. Dah tengok ramai orang mati, tak nak belajar tentang pengalaman. Yang patut kita ambil pengajaran hidup akan berakhir. Atau tuan-tuan cuma nak lalu pengalaman tu dan nak rasa sendiri. Ya mungkin kita tak mampu menghadapinya. Mungkin berat untuk kita menerima takdir ni. Atau kita nak ambil pengalaman orang lain. Dan pengalaman paling hebat ialah bila Allah sebut dalam Quran pengalaman manusia yang sudah dibinasakan oleh Allah. Termasuk golongan munafik yang Allah telah binasakan mereka. Mereka tidak dapat dunia yang mereka nak cari, tidak juga akhirat. Mereka hidup dalam keraguan. Muzabzabina baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka terus berada dalam keraguan. Tidak ke sana dan tidak ke sini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di peringkat paling bawah dalam neraka. Yang disebut sebagai tempat yang paling teruk dan buruk. Jadi bila Syekh Abdul Qadir kata, hati-hati gerak geri kamu. Aku tahu kamu ada sifat munafik. Dan aku ni sudah mendapat pengiktirafan guruku untuk mengetahui siapa yang ada munafik. Seolah-olah ini ilmu sanad, warisan pesanad. Mengetahui. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu bila kita duduk di hadapan guru kita, duduklah sebagai seorang pesakit yang beritahu semua masalah kita. Kerana dengannya kita akan dirawat. Tapi kalau ni rahsia tu rahsia, kita tak akan dirawat. Ya malulah, saya malu nak cakap. Tapi kalau itu obatnya, kamu kena beritahu. Ada orang dia sakit, tempat-tempat yang dia malu nak beritahu pada doktor. Tapi itulah yang mengganggunya setiap malam sehingga dia tak boleh tidur. Akhirnya dia bukan sekadar kena beritahu, doktor kena periksa tempat itu sendiri. Walaupun mengaibkan dan memalukan, tapi kalau dia nak kesembuhan, dia kena dengar. Sebagai contoh. Demikian juga bila disebut para wali, para ulama. Kadang-kadang sifat tu memalukan kita. Sifat munafik. Kadang-kadang saya solat tapi teringat makan, minum, macam mana? Ya, sebab orang tengok muka kita macam berkerut, macam khusyuk. Rupanya fikir benda lain. Jadi kita nak beritahu tu malulah sebab orang dah nampak kita macam ahli ibadat. Rupanya kita dalam solat kita berlaku peperangan duniawi. Teringat benda tu, teringat benda tu. Takkan kita nak biarkan benda tu? Sehingga menghakis, sehingga menghilangkan kelazatan solat. Bila hilang lazat solat, automatik dia akan hilang kesan solat. Solat tu kesannya mencegah kemungkaran. Tapi kalau saya solat, saya tak rasa apa-apa. Bukan di dalamnya adalah kesibukan dunia. Seolah-olah bila saya masuk dalam solat, saya masuk dalam pasar. Sibuk. Sibuk urusan duniawi. Tuan-tuan pernah masuk pasar? Masuk waktu peak hour, waktu kemuncak. Bising. Kanan kiri, ni jual ikan, ni jual sayur. Masing-masing melolong, menjerit. Belilah sayur, belilah ikan. Dengan orang mundam mandi, kejar, mengejar. Berebut troli, bla bla semua. Umpama bila kita lalai dan sifat munafik mula nak besarkan di hati kita. Kita Allahu Akbar seolah-olah roh kita sedang berjalan masuk pasar. Bukan berjalan ke akhirat. Bukan berjalan ke alam barzakh. Bukan berjalan menuju Allah. Kalau begitu keadaan kita. Kita berada di ambang bahaya. Setiap kali solat, saya macam berada di pasar. Saya sibuk. Fikir benda tu, fikir benda ni, fikir Allah. Dalam beberapa minit. Setiap kali saya baca Quran saya juga, seolah roh saya pergi ke pasar. Nampak ikan kembun, ikan selayang, ikan air, ikan tongkol, semua nampak. Ayat Quran dia tak nampak. Makna tak nampak. Maka ini yang perlu kita betulkan. Kemudian Syekh Abdul Qadir beri satu analogi. Dia kata, wahai penghuni bumi, hai manusia semua, dengar sini. Uli semua amalan tanpa gadah. Baik. Amalan kamu faham secara umum dahulu.
datang dapatkan garam daripada kami. Biar kami beri perasa pada amalan kami. Maksudnya, sekarang kamu beramal dalam keadaan amalan yang kosong. Sama ada kosongnya daripada pertama ilmu, yang kedua ikhlas. Umpama ilmu dan ikhlas ini bila mana kita uli tepung, uli gandum, umpama kalau kita masak lauk, kita tak letak garam, kita tak letak gula. Dia tak rasa, dia cuma nampak comel. Nampak apa, ini ayam masak merah. Tapi bila makan tak rasa apa. Tidak rasa masin, tidak rasa manis, tidak juga rasa yang dikehendaki. Tak ada. Begitu amalan kamu. Kerana yang pertama, tak ada ikhlas. Dan dia pula bila dia buat ayam masak merah sebagai contoh, terus tak ada rupa ayam tu. Kenapa? Ilmu. Ada yang buat tak jadi dari sudut syakal, gambaran. Ada yang buat tak jadi dari sudut rasa. Memang nampak lawa dah. Comel dah nasi ragang tengok beras lawa. Tapi bila makan, tak rasa. Dia buang atau tidak? Dia buang. Orang tak akan makan. Nampak je sedap. Bila makan tak sedap. Dengan hiasan bunga atas pinggang putih macam pinggang hotel. Bersih sekeliling dia. Letak tengah bagaikan pulau di tengah lautan. Kita punya dishes, kita punya lauk. Bila makan macam sampah. Misalnya, begitu amalan kita. Apakah amalan kita berasaskan ilmu? Satu. Kalau tak ada ilmu, makna amalan tak jadi. Ini amalan munafik. Sebab orang munafik tak nak belajar. Yang kedua, apakah amalan kita rasa lazatnya? Berarti tak ada ikhlasnya. Dan ini juga amalan orang-orang yang ada sifat munafik. Yang amal tak jadi ni munafik. Amal yang tak ada kemanisan, kelazatannya, ada sifat munafik. Sebab orang munafik dia cuma nak kemanisan dunia. Dia tak nak kemanisan ibadat. Itu orang munafik. Sebab itu benda-benda yang manis dunia dia nak belaka. Benda yang manis akhirat dia tak nak. Orang beriman, dia mencari kemanisan akhirat. Kat mana manis bila kita baca Quran? Sampai kita rasa tak nak berhenti. Kat mana manis bila kita zikir? Sampai kita rasa nak buat lagi. Kat mana manis bila kita menuntut ilmu? Kita rasa confident, yakin. Kita rasa masa terisi. Setiap ibadat, tuan-tuan, carilah kat mana manis dia. Tak jumpa, cari sampai jumpa. Ada benda tersembunyi yang kita perlu cari dan selongkar. Kerana kalau dalam hal duniawi, tuan-tuan cari kemanisan. Bila nak makan, cari kedai paling sedap sekali. Itu kemanisannya. Beratur, ni dia pergi makan apa, kambing 40 hari. Dia beratur 40 hari. Tapi apa dia peduli benda tu? Beratur. Panjang-panjang. Saya kalau jalan kat highway, saya saja nak tengok orang bersungguh. Saya tak kata salah lah, ikut suka dia. Dia suka. Dia punya beratur sampai atas bukit. Ni ada yang sanggup beratur 40 hari ni. Kalau kenalah beratur 40 hari. Contoh. Ni macam promosi ni. Saudara kita juga. Sebagai satu contoh, setiap orang mencari kelazatan. Tapi, kalau kita cari kelazatan dunia, itu tanda ada sifat munafik. Dengan meninggalkan kelazatan akhirat. Maksudnya ialah, kalau bab-bab dunia memang saya cari keseronokan dekat mana. Tapi dalam bab yang berkait dengan akhirat, saya tak cari. Even saya pun malas nak pergi. Sebab itu Syekh Abdul Qadir pergi. Ini semua kerana sifat munafik yang ada dalam hati kamu. Maka kena bersih hati. Kalau semalam kita sebut hati-hati yang bersih, yang disebut sebagai al-qulubul abyad ataupun al-qulubul bayda, hati-hati yang putih, maka kita nak sebut tentang hati-hati yang bermasalah ini, yang juga disebut sebagai al-qulubul mayyitah. Para ulama menyebut tentang hati-hati yang dianggap mati. Dan hati ini tempat paling subur untuk sifat munafik bersarang di dalam. Paling subur untuk dia duduk. Bila dia berada dalam diri kita, maka kita tidak mampu menyempurnakan, menguruskan panca indera kita untuk mengenali Allah. Semua panca indera kita rosak. Mata patut tengok benda yang menambah iman, kita tengok benda yang mengurangkan iman. Telinga patut dengar benda yang menguatkan, kita dengar perkara yang melemahkan, meragukan. Segala panca indera yang patut dijaga, dipelihara untuk kenal Allah. Kerana ia adalah tingkat makrifat dalam mengenal Allah. Pintu-pintu dalam masuknya cahaya-cahaya Allah. Umpama sebuah rumah yang punya banyak tingkap dan banyak pintu supaya cahaya matahari boleh masuk terang tanpa dia
perlu buka lampu. Seni bina yang hebat. Dia tak perlu buka lampu, terang rumah ni. Dia jimat keadaan dia. Siang dia tak pernah buka lampu. Kenapa? Semua tingkapnya berfungsi. Umpama itulah orang-orang yang hati bersih. Tapi bila hati mati, seperti ditutup semua tingkap ini. Maka antaranya apa yang disebut sebagai al-qalbul lahi, hati yang lalai, yang larau, yang suka bermain. Allah sebut dalam Quran, lahiyatan qulubuhum. Hati mereka sentiasa lalai daripada akhirat. Perkataan lahiyah, lahi, maknanya suka main-main. Ini orang tak akan serius dengan agama. Dia mengaji main-main, dia solat main-main, dan lagi dia nak gelekek, dia nak cokek orang, dia nak melatah orang. Sebab dia ni sifat main. Main, suka main. Jadi kita pun tak nampak bila dia serius dalam ibadat. Kita pun tak nampak. Semua dia ada sifat main-main. Yang kedua kata ulama, dia panggil al-qalbul marid, hati yang ada sakit. Allah sebut dalam Quran, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Lalu orang-orang yang hatinya sakit cenderung untuk melakukan maksiat. Tentang hati sakit ni ialah hati yang tidak bersemangat bila buat ibadat. Yang tadi suka main. Nampak semangat tapi main. Yang kedua ni tuan-tuan ialah yang sakit. Kita sebut sakit ni bila buat ibadat malas, tak ada mood. Ini kalau kawan tak pergi, dia pun tak pergi. Dia punya semangat ni semua pada orang, tak ada pada dia. Ni kalau nak suruh langkah seorang-seorang tak nak. Kalau pergi masjid seorang-seorang tak nak. Kenapa tak pergi masjid? Tak ada orang azan pun. Tu saya tak pergi. Kenapa kamu tak pergi dan kamu azan? Kenapa tak pergi kuliah? Tak ramai orang. Saat tu kita tak pergi. Tak ramai orang. Kenapa kamu tak pergi? Dah ramai kan? Orang ni tuan-tuan sekalian, dia tak bersemangat buat baik. Kalau kita dapati kita tak semangat buat baik, tapi kita semangat buat benda yang lain pada tu, berarti hati kita sakit. Memang sakit. Nak bangun subuh payahnya. Sakit lah tu. Kan orang sakit yang payah bangun. Nak pergi ziarah kaum kerabat payahnya. Sakit lah tu. Tak jaga silaturahim kita. Semua benda-benda yang Allah Ta'ala suruh, kita macam alasan banyak. Dan kita punya songnya kita banyak. Maksudnya, ada je benda yang kita kata penyebab untuk kita tak boleh buat. Ada je kita kata bacalah Quran banyak sikit. Tak dang lah Ustaz, kita kerja tak dang. Awak ni pergilah kuliah, belajar. Tak sempat kita begitu begini. Itu beri alasan yang merugikan dia. Dia ingat orang lain rugi, dia yang rugi. Ini hati yang berpenyakit. Yang ketiga, kata ulama, dia panggil al-qalbu asim, hati yang berdosa. Allah sebut dalam Quran, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَا يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran. Siapa yang melakukannya, maka dia adalah hati yang berdosa. Sifat hati yang berdosa, tuan-tuan, dia suka menyembunyikan kebenaran. Ini hati yang berdosa. Ada je kebenaran, disembunyikan. Dia tak nak beritahu orang. Padahal apa yang disebut, apa yang dia beritahu itu penting. Tapi kerjanya cuma menyembunyikan maklumat-maklumat yang perlu. Dan yang keempat, dia panggil al-qalbul a'ma, hati yang buta. Allah berfirman, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi mereka ini buta hati, yang berada dalam dada mereka. Kita boleh sebut buta hati ini berat. Apa maksud buta hati di sini? Yang tak nampak kebenaran. Yang tadi sembunyi kebenaran. Ni tak nampak. Orang cakap apa pun tak nampak. Orang kata hidup ni tak lama je, kejap je. Ajar, hidup ni tak lama nanti mati. Tak nampak. Dia ingat hidup lama, selama-lamanya. Masih buat maksiat, masih cenderung pada perkara tak baik. Kata pakcik kita ni dah tak lama, esok lusa pergi ni. Benda tu nampak. Tapi dia kata, tak semestinya. Saya ni keturunan panjang umur, tak mati. Orang-orang yang menolak kebenaran yang simple. Tentang kebenaran tu, dia bukanlah datang dengan sophisticated atau datang dengan begitu abstract. Maksudnya sukar dipahami, banyak corner, banyak selekor. Kebenaran tu jalannya lurus. Umpama tuan-tuan berada jalan lurus, duduk kat jalan tadi, nampak sampai hujung. Jalan lurus tu yang kita boleh bawa 200. Kau naik kereta, 300 boleh. Kau jalan bengkok-bengkok, boleh bawa 60 je.
Maksudnya kebenaran itu amat simple untuk kita faham. Sangat senang untuk kita faham. Tapi dia ni buta mata. Kalau orang buta mata, ni depan tu lubang dia masuk juga. Tak nampak punya besar lubang. Tapi dia boleh masuk dalam lubang. Bila kita kata ni melabur ni tak baik lah. Kalau dia bukan pelabur orang Islam, nanti kena tipu. Dosa tu memang dosa pula. Tak ada. Kerja dia tiap-tiap tahun kena tipu di skema. Ni memang buta betul. Bila orang cakap tak nak percaya. Jadi orang macam ni. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah buta melihat kebenaran akhirat. Kemudian yang kelima dia panggil hati yang sombong. Al-qalbul mutakabbir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kadzalika yataba'allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikian kami tutup pintu hati kepada setiap orang yang hati sombong. Tak apa maksud hati sombong. Yang tadi kita sebut hati buta, yang tak nampak kebenaran. Ini yang tahu kebenaran tahu, tapi sombong. Yang tadi tak nampak, cakap tak nampak. Ya orang buta kita cakap, warna hijau dia bukan tahu warna hijau. Kita cakap depan tu ada orang lawa, dia pun tak tahu dia buta. Ini pula orang sombong. Kalau kita tunjuk ni apa? Cawan, bukan belas. Dia akan cakap benda yang menafikan kebenaran. Walaupun dia tahu benar. Kita tunjuk 1 tambah 1 berapa? 2. Kita bukan. 20. Kenapa awak jawab 20? Suka aku lah. Dia jenis suka dia. Kita dah beritahu kita ni orang Islam kena ikut hukum Allah. Itu namanya orang Islam. Suka aku lah, aku tak nak ikut. Apa masalah? Kuburkan asing-asing. Memanglah kubur asing-asing. Kalau kubur sama kita tumbuk lama dah. Sebab kita nasihat agama, kita pun beritahu. Dia boleh kata tak apalah, kubur aku, kamu kubur kamu. Apa peduli? Dia punya sombong, orang pergi nasihat percuma tu bukan suruh bayar. Nasihat percuma. Tapi kalau orang sombong, kalau di zaman Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu betul-betul. Dia tahu benda benar, tapi dia tolak. Ini anak saudara dia. Ya Abu Lahab ni bapa saudara. Tahu Rasulullah buat benda betul. Bila tanya pada Abu Lahab, bila tanya pada Abu Jahal, apakah kamu menyangka Muhammad itu berbohong? Dia tidak. Sebab kami tak pernah dengar dia bohong. Habis apa masalah? Kata Abu Jahal, sampai bila kami nak biarkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib mengetui kami? Kami perlu, apabila kami juga nak mengetui bangsa Quraisy ini. Ada pun Abu Lahab, dia anak saudara. Ni pak saudara patut jadi bos. Main umur, main usia. Ini qalbi mutakabbir. Sebab itu zaman Rasulullah ada seorang lelaki. Dia makan tangan kiri. Nabi SAW kata, kul bi yaminik, makan tangan kanan. Bila Rasulullah tegur, dia tak boleh terima Nabi tegur. Tuan-tuan jangan kecil hati lah kalau tuan-tuan tegur orang tak terima. Rasulullah tegur ni, orang ni ngaku Islam. Nabi kata makan tangan kanan. Cara ditolak macam mana? Dia kata, tangan kanan sakit. Tu makan tangan kiri. Walha, dia sombong. Sombong apa? Ditegur tidak mau dibaiki diri. Lalu kata Nabi SAW, wallahi mastata'ta. Demi Allah, kamu tak akan mampu lagi angkat tangan kanan kamu. Akhirnya lelaki ni lumpuh sampai bila-bila. Tangan kanan dia tak boleh angkat. Seterusnya dia makan tangan kiri sampai dia mati. Hanya kerana ditegur oleh baginda SAW, dia menolak. Kita pun sama. Kita tuan-tuan bila ditegur, lalu kita tolak teguran. Walau itu benar, kita terus beri alasan-alasan, akhirnya kita akan dapat benda yang sama. Ada seorang hamba Allah tu, bila suruh sembahyang, setiap kali suruh sembahyang dia kata dia haid. Uzur. Sebab dia tak nak sembahyang. Setiap kali suruh solat, haid. Haid. Itulah alasan dan begitulah dia kena haid sepanjang zaman ni. Sebab dia beri alasan. Ya, cikgu ni tak percaya, cikgu pun nak periksa. Masuk surat khabar pula. Surat khabar. Ni cikgu perempuan nak periksa bukan cikgu lelaki. Nak periksa betul budak ni sebab setiap kali suruh solat, dia pun kata uzur. Uzur. Dia ingat kita tak tahu bab uzur. Berapa hari, minimum, maksimum. Itu uzur setahun. Setahun. Terus beri alasan uzur untuk tak nak solat. Dan orang ni, maka dia Allah akan timpakan dia dengan uzur sepanjang hidup dia. Sebab ni sombong. Sombong. Jadi, jangan ada hati sombong. Tuan-tuan bila orang tegur kebenaran, kita terima. Kalau tuan-tuan tak nak terima dengan cara yang sopan, tuan-tuan diam.
Kerana dia walaupun masih dianggap bunga-bunga sombong tu ada, tapi ia jauh lebih baik daripada kita membantah. Kalau orang tegur kita kan, memang kita tahu salah, kita diam. Ia jauh lebih baik daripada kita melawan. Pada tegur orang yang betul lah. Kalau tegur orang tadi khilafiyat, itu hal lain. Dia tegur, kenapa awak tak buat ni? Ni kan benda khilaf. Oh, sombong orang tegur tak nak dengar. Itu tak sombong. Itu ilmunya. Kita bercakap ada perkara yang betul. Ada perkara yang benar. Kemudian yang keenam dipanggil al-qalbul ghaliz, hati keras, hati kasar. Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan sifat kasih sayangmu, kelembutanmu wahai Muhammad, kamu menyuruh pada manusia datang kepadamu. Sekiranya kamu bersikap kasar dan ghalizal qalb, keras hati, lam faddu min hawlik, nescaya mereka larikan diri daripada kamu. Maksud hati yang keras ialah orang yang suka untuk tolak ansur. Contoh kalau kita tengok orang tu suka tolak ansur, kita tahu hati dia lembut. Dia tolak ansur. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, ni suami kata nak makan kopi tiam, contoh. Lelaki kata nak makan mamak ni. Nak bertekak ke, nak tolak ansur. Kalau orang tu dia jenis hati lembut, tak apalah. Saya ikut selera awak. Hari ni saya ikut awak, esok pun saya ikut awak. Selama-lamanya saya ikut awak. Ini orang toleransi besar lah ni. Tapi kalau jadi tak kira saya, kalau saya kata kopi tiam. Sampai kiamat saya tak ubah. Yang ni perempuan pula, saya kalau sebut restoran mamak, sampai mati. Saya akan kata restoran mamak. Contoh. Ini orang hati keras. Tuan-tuan, setiap orang, dia suka kita toleransi ini. Setiap orang, siapa pun dia. Tak kira toleransi dalam hal-hal yang atas hingga hal yang paling kecil. Yang saya bagi contoh dia, hal paling kecil bab makan, nak makan kat mana. Itu boleh bergaduh. Tak apalah, awak naik kereta awak, saya naik kereta saya. Dia boleh asing kereta. Artinya ada orang yang Masya Allah, toleransinya tinggi. Dengan anak dia. Kadang-kadang dia suruh anak-anak dia bincang. Okay, abang-abang musyawarah nak makan kat mana. Keputusan musyawarah, abah ikut je. Ni ayah yang tidak autokrasi. Ni ayah yang demokrasi betul ni. Anak-anak pun disuruh beri cadangan nak makan kat mana. Dia tak ada. Kalau ayah kata makan sini, makan sini. Semua makan selera ayah bagi. Lempeng kelapa. Semua makan lempeng kelapa. Sebab selera ayah. Maknya, anak-anak semua. Ini memang tak ada toleransi. Ini ghalizal qalb. Saya bagi contoh mudah dalam pergaulan. Tapi yang kita maksudkan lebih tinggi pada itu. Orang yang keras dengan agama. Orang-orang yang tidak mau berjinak dengan agama. Ini keras. Rumah tepi masjid pun, orang azan dengar satu persatu. Tak nak azan. Oh, hati keras tu. Ini dinasihati dengan jelas. Anak keras hati dia. Walau dia tahu salah. Habis apa beza dengan hati yang sombong? Sombong tadi dia sampai peringkat dia menghina orang lain. Kemudian hati yang ketujuh dipanggil al-qalbul qasi. Al-qasi juga hati yang keras. Tapi apa beza dengan ghaliz? Ghaliz ni keras dan kasar. Keras dan kasar. Manakala qasi dia keras, tapi dia tak kasar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras. Ia berlaku kepada siapa? Kepada orang yang bila dibuat satu kebaikan lalu ditinggalkan kebaikan dalam tempoh yang panjang sehingga dia tak mampu lagi kembali pada kebaikan tadi. Maka ini sebab hati qasi. Merujuk kepada ahli kitab. Bila diberi satu perintah, mereka peram perintah tadi untuk satu tempoh yang panjang, akhirnya mereka tak lagi semangat untuk buat. Ini hati keras. Umpama kita, bagaimana kita nak tahu hati kita keras bila kita tidak mampu untuk menangis semudah kita ketawa. Kita kan kalau ketawa kan mudah. Orang bagi signal kita dah ketawa dulu. Tapi kalau menangis kita payah. Berarti kita ada jiwa yang keras, hati keras. Kita bukan kasar sebab dia bukan berkait watakkan kita dengan orang. Dia berkait dengan kita, dengan setiap ibadat yang kita lakukan. Kita mula tak nak buat benda ni. Ini hati kita makin keras. Kita dah tak minat kuliah dulu, berebut kuliah sekarang dah tak nak. Siap orang panggil pun datang. Misalnya. Tak nak, tak fikir dah macam dulu insya-Allah. Dia berlomba-lomba cari. Hatinya lunak, siap kali dengar, dia boleh menangis. Hari ni tak ada dah benda tu. Dia tetap sibuk dengan kerja. Ini hati keras. Orang yang pernah buat baik, lalu tinggalkan kebaikan dan tidak pernah ingin kembali, itu tanda hati dia keras.
Kalau kita dulu tuan-tuan pernah buat kebaikan, kemudian kita tinggalkan, kemudian kita tidak pernah merindu untuk kembali buat kebaikan, berarti hati kita sudah keras. Dan termasuk hati keras ialah orang yang tidak mengingati kematian. Dan yang ke-8, dia panggil al-qalbu aghlaf, hati yang tertutup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalu qulubuna ghulfun, dan mereka berkata hati kami sudah tertutup. Tertutup. Mereka sendiri tutup. Kita kata datanglah buat baik, hati dah tertutup. Dengan bahasa orang ini, saya ni Ustaz tak sampai seru lagi Ustaz. Bukan tak sampai seru, hati tertutup. Saya memang nak ke masjid, tapi apa kata orang tak sampai seru? Bila tak sampai seru, kita memang tak sampai Ustaz. Macam Mekah juga tak sampai seru. Tak, sebenarnya hati awak tertutup. Tak payahlah beri alasan tak sampai seru. Seru tak seru ni kamu yang terima atau tidak. Kalau kamu menerima, Allah akan beri petunjuk. Tapi orang kita kan banyak beralasan tak sampai seru lagi. Semua cerita tak sampai seru. Yang sebenarnya hatinya ditutup oleh Allah. Dan yang ke-9 dipanggil al-qalbu za'ir. Hati yang diselewengkan. Perkataan kita doa dalam surah Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi al-qalbu za'ir, hati yang sudah berpaling, yakni berpaling daripada kebenaran cenderung kepada kebatilan. Orang ni ialah yang paling mudah percaya pada fitnah. Dia kalau buat fitnah dia percaya. Sebab ini telah dibalikkan kepada perkara yang tidak baik. Kalau orang cakap betul tu payah nak terima. Tapi kalau cakap bohong dia terima. Tentang hati kita berpaling sesudah kita tahu kebaikan. Hanya dengan satu fitnah kita berpaling daripada dia. Satu je fitnah. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang munafik. Ini antara bahagian-bahagian hati yang ada pada manusia. Mudah-mudahan kesembilan hati ini bukanlah milik kita. Biar kita memiliki hati yang kita sebut tertinggi, hati munib yang kembali pada Allah. Kalaupun kita tak dapat munib, kita mendapat hati salim yang sentiasa ikhlas kepada Allah. Atau disebut hati mukhbit yang sentiasa khusyuk dengan perintah Allah. Dalam hati-hati putih, hati-hati mulia yang kita sebut semalam, itu 8 hati putih. Yang kita sebut 9 hati hitam atau 9 hati yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.